warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aifah Saadah binti Adam. Saya akan memberitakan tentang biodata pendakwah. Yang pertama daripada video How to Give Dakwah to Muslim, iaitu daripada pendakwah Syekh Hamzah Yusof. Dan yang kedua video Women's Right in Islam, iaitu daripada pendakwah Linda Saucer. Okey, yang pertama iaitu pendakwah Syekh Hamzah Yusof Hansen. Ialah seorang ulama, mu'allaf, guru dan salah seorang pengasas Kolej Zaytuna di Berkeley, California, Amerika Syarikat. Beliau ialah warga negara Amerika yang memeluk Islam dan merupakan salah seorang penandatangan A Common Word Between Us and You, iaitu persefahaman antara kami dan anda, sepucuk surat terbuka daripada para ulama Islam kepada para pemimpin Kristian yang menyeru keamanan dan kesefahaman. Biografi beliau: Hamzah Yusof dilahirkan di Washington State dan membesar di California Utara. Kedua-dua ibu bapa beliau ialah ahli akademik. Pada tahun 1977, beliau memeluk agama Islam dan kemudian merantau ke dunia Muslim untuk menuntut ilmu selama 10 tahun di UAE, Arab Saudi, serta Afrika Utara dan Barat. Perantauan beliau ke Mauritania, Madinah, Algeria dan Morocco memberi peluang kepada beliau untuk menimba ilmu daripada para sarjana seperti Murabbit Al-Hajj, Baya bin Salik, Ketua Mahkamah Islam di Al-Ain, UAE, Muhammad Syaibani, Mufti Abu Dhabi, Ahmad Al-Wali dan Muhammad Al-Fatrati dari Universiti Al-Azhar di Mesir. Setelah lebih sedikit merantau, beliau pulang ke Amerika dan mendapat ijazah dalam kejururawatan dari Imperial Valley College serta dalam pengajian agama dari St. George State University. Hamzah Yusof merupakan salah seorang pengasas Zaytuna College yang bertempat di Berkeley, California. Beliau ialah penasihat untuk program pengajian Islam di Stanford University dan penasihat untuk pusat pengajian Islam di Graduate Technological Union Berkeley. Beliau juga berkhidmat sebagai ahli lembaga penasihat bagi George Russell dalam One Nation USA, sebuah inisiatif kedermawanan nasional yang mempromosi Islam pluralism dan inklusi di Amerika. Selain itu, beliau bertugas sebagai naib presiden untuk Pusat Bimbingan dan Pembaharuan Global yang didirikan dan dipimpin oleh Abdallah bin Bayyah, salah seorang ahli perundangan terkemuka dan pakar dalam ilmu-ilmu Islam di dunia. Hamzah Yusof giat mempromosikan ilmu-ilmu Islam dan kaedah pengajaran klasik ke seluruh dunia. Beliau juga menganjurkan keadilan sosial, keamanan dan kepaduan di kalangan masyarakat dan tempat yang pelbagai. Beliau berhujah bahawa isu mereka lawan kita pada asasnya adalah cacat, kerana beliau sendiri tergolong dalam kedua-dua pihak, dunia barat dan dunia Islam, dan tidak mustahil untuk menggabungkan aspek-aspek ini. Hamzah Yusof telah berkhidmat sebagai penasihat kepada banyak organisasi, pemimpin dan ketua negara. Beliau merupakan penginovasi dalam pendidikan Islam moden, pengasas din intensif serta penggerak program Rehlah pertama di England bersama dengan Syekh Ibrahim Osiafa yang telah berjalan selama lebih daripada 15 tahun. Puluhan pemuda-pemudi Muslim yang dipengaruhi oleh seruan beliau untuk menghidupkan kembali pengajian Islam tradisional di Barat telah merantau ke dunia Islam pada zaman 90-an dan awal abad ke-21 untuk belajar. Banyak dari kalangan mereka sekarang bergelar guru. Bersama dengan Isa
Bulgari, Hamzah Yusuf memulakan sebuah cabaran media kepada dunia Arab selaku menjadi jurucara rancangan tersebut selama 3 tahun. Hasilnya ialah sebuah program agama antara budaya yang sangat berjaya, di samping menjadi salah satu program yang paling ditontoni di dunia Arab pada bulan Ramadan. Pengajian media Cambridge Cambridge menyatakan bahawa program ini menjadi ikutan kepada pengaturcaraan program keagamaan di dunia Arab. Beliau juga telah diwawancara oleh BBC beberapa kali dan dijemput untuk bercakap dalam segmen dokumentari BBC The Faces of Islam yang ditayangkan pada jam 11.30 malam 31 Disember 1999 sambil menyambut ketibaan milenia baru. Beliau berani menyuarakan kritikan terhadap dasar luar negara kerajaan Amerika dan juga tidak akan balas para ekstremis Islam terhadap dasar-dasar tersebut. Kedua-dua pihak sayap kanan di barat dan pelampau Islam di timur mengkritik pendapat dan hujah-hujah beliau. Bercakap kepada akhbar The Guardian, beliau berkata, ramai orang di negara barat tidak menyedari betapa tertindasnya rakyat lelaki dan perempuan di setengah negara Islam. Ini masalah budaya, bukan masalah agama Islam. Saya lebih rela hidup sebagai Muslim di barat jika daripada tinggal di negara-negara Islam ini. Kerana saya berpendapat, rakyat Muslim di sini dibenarkan cara hidup yang lebih bertepatan dengan ajaran agama Islam. Ramai golongan imigran Muslim juga bersependapat dengan saya. Atas sebab itulah mereka menetap di sini. Institut Zaituna didirikan pada tahun 1996 dan mendapat reputasi antarabangsa sebagai contoh Islam klasik di rantau barat yang berdedikasi untuk membangkitkan kaedah pembelajaran tradisional dan ilmu-ilmu Islam. Hamzah Yusuf kini menetap di California Utara bersama isteri dan 5 orang anak lelaki. Hamzah Yusuf juga merupakan penulis beberapa artikel ensiklopedia dan makalah penyelidikan. Antara buku-buku terbitan beliau ialah The Burda 2003, Purification of the Heart 2004, The Content of Character 2004, The Creed of Imam Thanawi 2007, Agenda to Change Our Condition 2007, The Walking on Water 2010. Yang akan datang adalah Doa daripada Tertindas dan Perpaduan Bermanfaat. Hamzah Yusuf ialah pensyarah berbangsa Amerika pertama yang mengajar di universiti berprestij dan tertua di Maghribi, iaitu Universiti Al-Qurain di Fes. Penerimaan kritikal. Pusat Pengajian Strategi Islamik diraja di Jordan meletakkan Hamzah Yusuf pada tempat ke-24 di dalam senarai 500 Muslim paling berpengaruh di dunia. Majalah Egypt Today mengibaratkan beliau sebagai bintang rock teologi, iaitu Elvis Presley bagi golongan Muslim di barat. Baru-baru ini, Hamzah Yusuf dinobatkan sebagai sarjana Islam paling berpengaruh di dunia di dalam senarai The 500 Most Influential Muslims, suntingan John Esposito dan Ibrahim Khalil 2009. Seterusnya ialah pendakwah bagi video Women's Right in Islam, iaitu pendakwah Linda Saucer. Linda Saucer dilahirkan pada tahun 1980. Adalah aktiviti politik Amerika.
Beliau adalah pengurusi bersama pada tahun 2017 Wanita March, 2017 Hari Tanpa Wanita, dan March 2019. Beliau juga merupakan bekas pengarah eksekutif Persatuan Arab di New York. Dia dan kawan-kawannya, beliau pada bulan Mac telah diprofilkan dalam 100 orang yang paling berpengaruh majalah Time pada tahun 2017. Linda adalah seorang Muslim berketurunan Palestin. Linda terlebih dahulu mendapat perhatian untuk membantah pengawasan polis terhadap Muslim Amerika. Kemudian terlibat dalam isu hak-hak sivil yang lain seperti kekejaman polis, feminis, dasar immigration, dan penjara besar-besaran. Dia juga menganjurkan demonstrasi Black Lives Matter dan merupakan plaintiff utama dalam saman yang mencabar kesahihan larangan perjalanan Trump. Aktiviti politiknya telah dipuji oleh beberapa liberal dan progresif, sementara pendirian dan kenyataannya mengenai konflik Israel dan Palestin telah dikritik oleh beberapa konservatif dan pemimpin dan organisasi Yahudi. Linda telah menganjurkan Palestin di wilayah yang diduduki Israel dan mengkritik Zionis dan menyokong kempen boykot, investment, sanksi BDS terhadap Israel. Linda meletak jawatan dari organisasi Wanita March pada September 2019 bersama Bob Bland dan Tamika Mallory. Berikutan kontroversi mengenai pengendalian tuduhan anti-Semitisme organisasi. Seterusnya, kehidupan awal beliau. Linda dilahirkan di Brooklyn, New York. Anak sulung daripada 7 anak pendatang daripada Palestin. Bapanya memiliki pasaran kecil di Crown Heights, Brooklyn yang dipanggil Linda. Dia dibesarkan di Sunset Park, Brooklyn dan menghadiri John Jay High School di Park Slope. Selepas sekolah menengah, dia mengambil kursus di Kimball Community College dan Brooklyn College dengan matlamat menjadi cikgu bahasa Inggeris. Aktiviti politik Persatuan Arab Amerika Syarikat New York. Aktivitisme awal Linda termasuk memperjuangkan hak-hak sivil umat Islam Amerika setelah serangan 11 September. Tidak lama sebelum 1911, Basameh Atweh, seorang saudara dan pengasas Persatuan Arab Amerika di New York, meminta Linda untuk menjadi sukarelawan untuk organisasi itu. Atweh yang memegang peranan politik yang tidak biasa untuk seorang wanita Islam menjadi mentor Linda. Apabila Linda dan Atweh kembali dari pembukaan gala 2005 Museum National Arab Amerika di Dearborn, Michigan, kereta mereka dilanda trailer traktor. Atweh meninggal akibat kecederaannya dan 2 penumpang lain mengalami tulang patah. Linda yang memandu tidak cedera yang serius. Dia kembali bekerja dengan segera, mengatakan Atweh, di sinilah dia mahu saya menjadi. Dia dinamakan untuk menggantikan Atweh sebagai pengarah eksekutif persatuan pada usia 25 tahun. Selama beberapa tahun berikutnya, dia mengembangkan skop organisasi dengan membina anggarannya dari $50,000 hingga ke $700,000 setiap tahun. Linda pada mulanya mendapat perhatian untuk membantah pengawasan polis terhadap Muslim Amerika.
sebagai pengarah Persatuan Arab Amerika di New York. Beliau menganjurkan untuk meluluskan Akta Keselamatan Komuniti di New York yang mencipta sebuah pejabat bebas untuk meninjau dasar polis yang dan memperluaskan definisi profil berasaskan bias di negeri ini. Dia dan organisasi itu ditekan untuk undang-undang selepas kejadian apa yang mereka lihat sebagai kepolisian yang berat sebelah di kawasan kejiranan tempatan, dan ia melepasi bantahan Datuk Bandar ketika itu, Michael Bloomberg, dan kemudian Ketua Polis Raymond W. Keeley. Linda juga memainkan peranan dalam kempen yang berjaya untuk mengadakan cuti-cuti Islam yang diiktiraf di sekolah awam di New York City yang mula memerhati Hari Raya Aidiladha dan Hari Raya Aidilfitri pada tahun 2015. Seterusnya, menurut artikel 2017 di New York Times, Linda telah menangani isu-isu seperti dasar immigration, penangkapan besar-besaran, berhenti dan Fritz, dan operasi mengintip Jabatan Polis New York City ke atas umat Islam mengkritik-kritikan. Linda telah dipuji oleh beberapa orang sebagai simbol pemberdayaan dan stereotip menindas wanita Islam dalam satu temu bual dengan aktivis feminis Iran, Masih Ali Nijat, mengenai tudung itu. Linda mengulas pandangannya bahawa tudung itu adalah perbuatan rohani dan bukan simbol penindasan, dan menekankan Islamfobia yang dialami oleh wanita hijabi di barat. Ali Najat menuduh Linda mempunyai taraf ganda dengan mengatakan bahawa Muslim Barat pada umumnya dan Linda khususnya sering gagal mengutuk tudung wajib di Timur Tengah. Ali Najat juga mengatakan bahawa jika Linda mementingkan hak wanita, dia tidak boleh menggunakan jilbab, maksudnya tudung, yang merupakan simbol penindasan yang paling nyata di Timur Tengah, sebagai simbol penentangan. Okey, baiklah. Seterusnya ialah Black Lives Matter. Selepas penembakan Michael Brown, Linda membantu mengatur tunjuk perasaan Black Lives Matter. Linda membantu membentuk Muslim untuk Ferguson, dan dia pergi ke Ferguson dengan aktivis lain pada tahun 2014. Beliau terus bekerja secara meluas dengan BLM. Linda menjadi peserta biasa di demonstrasi Black Lives Matter serta mengulas televisyen kerap terhadap feminis. Okay, seterusnya ialah penglibatan parti politik. Linda adalah ahli Sosialis Demokratik Amerika. Pada tahun 2016, dia mencalonkan diri sebagai anggota jawatan kuasa daerah dengan Parti Demokratik di King County, New York. Dia meletakkan ketiga. Beliau telah bercakap tentang aktivis beliau dalam konteks membina pergerakan progresif di Amerika Syarikat, dan dia telah dipuji oleh ahli politik dan aktivis liberal. Pada tahun 2012, semasa Presiden Barack Obama, White House mengiktiraf Linda sebagai juara perubahan. Linda adalah pengganti untuk Senator Amerika Syarikat Bernie Sanders semasa kempen Presiden 2016 beliau.
Baiklah, seterusnya mengenai wanita Mac 2019. Pada bulan September 2018, Linda mengumumkan bahawa dia akan memimpin March Wanita 2019 di Washington bersama dengan Tamika Mallory, Bob Bland dan Carmen Perez. Akhir tahun itu, Linda dan Mallory menjadi tumpuan kontroversi mengenai penolakan mereka yang dianggap jelas mengutuk pemimpin Nation of Islam Louis Farrakhan yang retoriknya dianggap antisemit dan homofobik oleh Pusat Undang-Undang Kemiskinan Selatan dan Liga Anti-Fitnah. Pada bulan November 2018, Teresa Sharp, pengasas perarakan, meminta Linda dan rakan-rakannya untuk mundur, menuduh mereka telah membiarkan sentimen antisemitisme, anti-LGBTQIA dan retorik kebencian perkauman untuk menjadi sebahagian daripada platform oleh penolakan mereka untuk memisahkan diri dari kumpulan yang menyokong kepercayaan rasis dan kebencian ini. Linda menolak menunjukkan bahawa kritikan terhadapnya adalah kerana sokongannya kepada BDS dan kritikan terhadap Mallory disebabkan oleh perkauman. Dia kemudian meminta maaf kepada penyokong perarakan, menyatakan penyesalannya kerana dia dan Mallory tidak menyatakan komitmen mereka untuk memerangi antisemitisme. Dia juga meminta maaf kepada anggota LGBTQ dan Yahudi bulan Mac dengan mengatakan bahawa dia menghargai mereka dan akan memperjuangkan mereka. Linda mengundurkan diri dari organisasi Wanita Mac pada bulan September 2019 bersama dengan Bob Bland dan Tamika Mallory. Seterusnya mengisahkan tentang pendirian mengenai konflik Israel dan Palestin. Haaretz telah memanggil Linda sebagai salah seorang wanita Palestin Amerika yang paling terkenal kerana pembelaannya bagi pihak Palestin di wilayah yang dijajah Israel dan kritikannya terhadap pemerintah Israel dan Zionis. Dia mengatakan bahawa dia menyokong penyelesaian satu negara untuk konflik Israel-Palestin, tetapi percaya pada hak Israel untuk wujud, tidak menyokong Hamas atau pihak berkuasa Palestin. Dia telah menolak yang diedarkan di media sosial dan laman web konservatif bahawa dia mempunyai hubungan dengan Hamas, memanggil mereka berita palsu. Linda mengatakan bahawa anggota keluarganya di wilayah yang dijajah Israel telah ditangkap dan dipenjara atas tuduhan menyokong Hamas, tetapi menafikan ada hubungan dengan mana-mana kumpulan Muslim radikal. Dia telah mengatakan bahawa dia mahu Israel dan Palestin hidup bersama secara aman dan adil. Menurut Broadling Eagle, sokongan Linda terhadap kempen Presiden Bernie Sanders yang beragama Yahudi, pandangannya bahawa Israel mempunyai hak untuk wujud dan hubungannya dengan Bill de Blasio telah mengumpulkan kritikannya dari beberapa orang Islam. Linda memberitahu Haaretz bahawa dia akan selalu menjadi pengkritik Israel dan menyokong penuh BDS. Sunaina Mayra telah menggambarkan sokongan Linda untuk BDS sebagai elemen politik feminisnya. Dalam wawancara Mac 2017 dengan Nation, Linda berpendapat bahawa mereka yang menyokong dan tidak tidak mengkritik negara Israel
tidak boleh menjadi sebahagian daripada gerakan feminis. Dia percaya orang seperti itu mengabaikan hak wanita Palestin. Okey, baiklah. Yang terakhir sekali ialah kehidupan peribadi beliau. Sehingga 2011, Linda tinggal di Bay Ridge, Brooklyn. Pada usia 17 tahun, dia melangsungkan perkahwinan dan mempunyai 3 anak pada usia pertengahan 20-an. Kedua-dua keluarga Linda dan suaminya berasal dari kota Al-Berih di Palestin, di tebing barat, dan sekitar 9 batu iaitu 14 km di utara Jerusalem. Linda adalah seorang Muslim. Mengenai masalah wanita dalam Islam, dia mengatakan kepada The Washington Post, ada umat Islam dan rejim yang menindas wanita, tetapi saya percaya bahawa agama saya adalah agama yang memberi kuasa. Dia memilih untuk memakai jilbab. Linda berpendapat bahawa undang-undang dan prinsip agama Islam yang dikenali sebagai syariah tidak dikenakan kepada orang bukan Islam, dan bahawa orang Islam juga mesti mengikut undang-undang sivil. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanis Raya binti Abdul Hanisham, nombor matrik di 17310061. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan topik berkenaan Women's Right in Islam, taught by Sister Linda. Jadi apa yang saya faham melalui video tersebut, Sister Linda ada kemukakan satu hadis yang bermaksud yang paling terbaik bentuk jihad adalah kata-kata kebenaran daripada seorang pemerintah yang zalim. Maksudnya di sini, kalau kita berada dalam satu negara yang ramai dan Muslim, di mana Islam ni kurang, seperti di US, dan pemimpin itu sendiri dia mengambil tindakan untuk menganiaya orang-orang Islam, seperti penderaan dalam berbagai-bagai aspek. Jadi di sini kita dapat lihat Amerika Syarikat, mereka mendapat pemimpin yang anti pelarian, Islamfobia, tapi adanya wanita-wanita yang mempertahankan hak-hak wanita Islam dan memberi dakwah kepada golongan yang bukan Islam. Sebagai contoh, kita dapat lihat seorang wanita daripada Somalia, Palestin, yang menjadi pelarian untuk menjadi stand up, di mana mereka menjadi speaker untuk US Congress. Dan kita dapat lihat di sini, walaupun mereka dicemuh oleh orang ramai yang mengatakan mereka ini adalah seorang pelarian, mereka disekat oleh negara-negara untuk masuk memberikan dakwah, tetapi di sini yang pelarian inilah yang beranikan diri mereka untuk berdiri dan memberi dakwah kepada orang lain. Kita dapat lihat di sini dari zaman Rasulullah sendiri, Siti Khadijah walaupun dia seorang yang businesswoman, yang kaya, yang banyak duit, yang cantik, yang disegani ramai, tetapi beliau menggadaikan nyawa dan hatinya untuk berdakwah kepada orang-orang Islam. Okey, seterusnya saya sendiri menceritakan Nabi ni, Nabi Muhammad, dia menjaga martabat wanita, di mana kalau kita nak comparekan zaman Nabi lalui dengan zaman yang kita sekarang, jauh sekali bezanya. Pada zaman Nabi, lelaki dan perempuan tak ada halangan. Contohnya dekat masjid, mereka tak ada dinding, tak ada langsir yang menjadi halangan antara lelaki dan perempuan. Jadi, Nabi lah yang mula meletakkan halangan dan batasan antara lelaki dan perempuan. Okey, in fact, orang yang pertama masuk Islam adalah seorang wanita. Wanita yang menjalankan perniagaan adalah menjadi sarjana Islam yang beratus tahun-tahun dahulu. Dan wanita ni dia orang yang ada di medan perang untuk menyokong lelaki. Mana kata wanita ni adalah sebahagian daripada agama yang menjadi pusat agama, itu center dan berkuasa. Okey, seterusnya Sister Linda berpendapat Islam mengajar
kalau wanita yang bekerja dan memperoleh pendapatan sendiri, maka pendapatannya tak perlu dikongsi dengan suami supaya wanita tersebut dapat mengekalkan pendapatannya itu sendiri. Kemudian, Sister Linda membincangkan tentang pendidikan wanita. Dalam Islam, wanita ada hak untuk mendapat pendidikan kerana di Amerika Syarikat mereka dididik untuk mendidik anak-anak perempuan mereka, kerana Islam itu sendiri yang menyuruh untuk mendidik anak-anak perempuan. Jadi di sini jika wanita itu ada pendidikan, maka sangat jelas tentang siapa kita dan apa yang diberitakan oleh agama kita. Kerana jika wanita itu berpendidikan, mereka mengetahui sikit-sikit ilmu pengetahuan tentang hak-hak wanita dalam Islam. Selagi wanita itu boleh belajar, belajarlah. Kalau kita nak jadi seorang Muslim yang berpendidikan, yang berani, yang menyampaikan dakwah kepada orang-orang Islam, kita jangan hanya pandai bercakap saja, tapi kita kena buktikan bahawa kita nak luaskan lagi Islam, kita nak menambahkan lagi umat-umat Islam, kita nak mengajar orang-orang ramai kembali kepada fitrah. Contohnya, kalau kita nak berdakwah kepada orang lain, perkara yang pertama yang kita perlu buat adalah mempertahankan Islam itu sendiri. Okey, seterusnya Sister Linda mengatakan Muslim dengan aktivis bukanlah satu benda yang berasingan. Jika kita nak dibandingkan apa yang harus ditanggung oleh Rasulullah ketika baginda berusaha menyampaikan dakwah satu ketika dulu. Sebab tu Sister Linda cakap dia tak takut untuk nak menyampaikan dakwah. Jika nak dibandingkan apa yang harus ditanggung oleh Rasulullah, seperti Rasulullah dicaci, dimaki, ada orang mengejek Rasulullah, yang memanggil Rasulullah pendusta agama. Bahkan sepanjang apa yang berlaku, Rasulullah dapat menyebarkan dakwah ke seluruh dunia. Dan Sister Linda cakap Rasulullah merupakan seorang aktivis yang sangat environmental, yang mempertahankan keadilan, environment, dan Rasulullah sendiri sangat aktivis yang mempertahankan hak-hak manusia, hak-hak tumbuhan dan makhluk-makhluk lain yang berada di muka bumi ini. And apa yang paling terkesan bila Sister Linda cerita pasal Rasulullah, tentang macam mana baiknya Rasulullah dengan umatnya, walaupun orang tu Yahudi. Kalau kita honestly memang taklah untuk stand bagi penghargaan terakhir untuk si mati yang non-Muslim, tapi Rasulullah dia boleh jawab kepada sahabat yang mati dia juga seorang manusia. Masya Allah. Indeed, Rasulullah memang selayaknya menjadi role model untuk kita semua. 1.8 bilion Muslim di dunia ini, 50% adalah wanita Islam, yang mana wanita Islam itu sendiri, kita sebagai Muslimah itu sendiri, dan kita adalah berpendidikan, berani. Dan orang-orang Muslim di US yang bertahun lama-lama dulu mereka dibawa ke US untuk menjadi hamba kepada orang-orang Amerika Syarikat. Maka di sini kita dapat lihat macam kita untuk mendapatkan nikmat iman dan Islam itu, ada orang lain sanggup berkorban untuk kita, supaya generasi kita sekarang ni dapat merasai nikmat iman dan Islam tersebut. Okey, seterusnya Sister Linda mengatakan tentang hijabis, iaitu wanita yang memakai tudung. Wanita Muslim yang menutup aurat di Amerika Syarikat adalah orang yang sangat-sangat berani yang tinggal di Amerika Syarikat, kerana Amerika Syarikat mereka menganggap Islam ni adalah agama yang teroris, yang menganggap Islam ni adalah pembunuh untuk membunuh mereka. Tetapi wanita Islam di sana boleh mempertahankan Islam dengan menutup aurat. Okey, seterusnya kita masuk kepada politika. Politika ni bukan saja about politik. Bila kita menjadi politika ni, apabila kita bangun daripada tidur, kita bernafas, dan kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim. Itulah yang dimaksudkan oleh Sister Linda mengenai politika. Dan akhir sekali, Sister Linda diminta lakukan 3 perkara. Yang pertama, pergi mengundi.
di mana nanti jika ada pilihan raya di Amerika Syarikat, mereka perlu vote kepada pemimpin yang baik, yang tak menindas walau beza agama bangsa sekalipun. Yang kedua, kita kena invest diri kita dalam community organisation, di mana kita boleh bantu jadi sukarelawan walaupun kita tak invest dengan RM1, tapi kita invest dengan tenaga dalam komuniti tersebut. Yang ketiga, kita seharusnya bersyukur dan bangga jadi seorang Muslim, kerana kita sebagai komuniti Muslim, kita mempunyai segala yang harus dibanggakan, seperti nikmat Islam, nikmat iman dan sebagainya. Sekian daripada saya, terima kasih. Okey, baik. Video yang kedua about how to give dakwah to Muslim, taught by Syekh Hamzah Yusof, di mana melalui pemahaman saya, Syekh Hamzah menceritakan tentang Arab, di mana orang yang beragama Islam yang kurang kefahaman tentang apa itu Islam yang sebenar. Sebab mereka ni dibesarkan dalam fahaman sekular. Apa yang kita tahu, fahaman sekular ni dia memisahkan antara agama dan keduniaan dalam apa-apa urusan sekalipun. Jadi, bila jadi macam ni, anak-anak ni dia kurang kefahaman apa itu Islam yang sebenar. Dan ada satu kisah yang diceritakan oleh Syekh Hamzah Yusof, di mana orang Muslim ni mengajak Muslim sekular datang ke rumah. Mereka ni pun datanglah bawa sebotol arak sebagai hadiah kepada tuan rumah tersebut. Lalu tuan rumah ni marah dan hampas pintu. Okey, dekat sini kita boleh nampak kurangnya ilmu pengetahuan tentang adab terhadap tetamu. Jadi, Syekh Hamzah ni simpulkan bahawa kelakuan seperti itu bukanlah yang diajar oleh Rasulullah. Kita walaupun sebagai seorang Muslim, kita yang taat kepada perintah Allah, yang meninggalkan larangannya, kita tak patut kasar dengan orang sebegini. Sebab setiap orang lain budaya dia, lain kefahamannya tentang Islam. Dan kemudian Syekh Hamzah ada mengeluarkan satu pepatah Arab yang mengatakan perbuatan yang baik oleh orang yang soleh, orang yang beriman adalah perbuatan yang buruk di sisi ilahi, kerana evolusi setiap orangnya berbeza. Kemudian Syekh Hamzah ada juga sebut dalam fiqh adanya yang zahir dan yang batin, di mana fiqh ni dia termasuk dalam buat ibadat. Okey, maksudnya di sini dalam ibadat adanya yang zahir dan yang batin. Contohnya bila kita solat. Bila kita solat, kita rasa kita ni seorang Muslim yang everything is fine. Kita rasa kita ni seorang yang betul-betul soleh sebab kita dah ikut perintah Allah. Tapi kita kena cek juga khusyuk ke solat kita, rendah hati ke kita dalam buat ibadat ni. Sebab kan orang kata solat kan dapat mencegah daripada kemungkaran. Ataupun kita sedang kita solat, kita tengah fikir pasal keduniaan. Sebab yang zahir ni orang boleh nampak sebab kita solat. Yang batin ni orang tak tahu, orang tak nampak. Khusyuk ke kita dalam solat, tawaduk ke kita dalam solat, sebab kita sedang fikir pasal dunia. Jadi kita tak tahu zahir seseorang itu. Macam dalam hati kita, semuanya lain-lain. Jadi perkara pertama yang perlu kita buat, kita kena tengok tahap spiritual seseorang, bagaimana untuk kita nak berdakwah kepada mereka. Contohnya kalau kita nak berdakwah kepada seseorang, kita kena tengok tahap kefahaman, sebab tahap kefahaman setiap orang berbeza. Okey, sebagai contoh, setiap orang dalam satu masa ni bergaduh. Yang seorang ni dia anggap diri dia betul, yang seorang ni dia anggap diri dia salah. Tapi ini adalah satu kelompok usia di mana waktu muda kita ni kurangnya ilmu, kurangnya kefahaman, selalu anggap diri kita ni betul, mudah sangat nak melabel orang ini, orang itu salah. Tapi seiring dengan perubahan zaman, kita mula belajar, kita mula sedar, oh dulu ni aku kurang kefahaman tentang ni. Sebab tu Syekh Hamzah cakap kita ni kena jadi matang. Matang ni dia seseorang itu dia mengubah gaya pemikiran hidup dia. Di mana kalau kita just seseorang, cuba kita letakkan diri kita dekat tempat dia. So apa yang kita rasa? Kita boleh jadi matang dengan adanya ilmu. Jadi kita yang muda ni yang kurang ilmu, kurang kefahaman dalam pelbagai aspek. Sebab tu kita ni mudah nak judge orang, kita mudah nak melabel orang. Maksudnya kita tak pernah nak faham orang sebab kita tak letakkan diri kita dekat situasi mereka. Dan ulama terdahulu berpendapat bahawa tanda kematangan seseorang itu adalah apabila seseorang itu tergesa-gesa, terlalu cepat untuk nak condemn orang. Dan cara nak berkomunikasi dengan Muslim dalam berdakwah kepada mereka basicnya adalah kasih sayang. Jadi dari segi berurusan dengan orang Islam, asasnya harus bersikap belas kasihan.
kita sebagai seorang Muslim, sebagai orang Islam haruslah bersikap belas kasihan terhadap saudara-saudara seagama kita. Jadi sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufia Atika Syakirah binti Zaman Huri di 18110510. Hari ini saya akan sampaikan sedikit cara dua penceramah yang mana saya satukan kerana mereka ini mempunyai satu persamaan yang sama dalam menyampaikan dakwah. Pendakwah yang saya dapat iaitu pendakwah S.A. Billah dan Syekh Hamzah Yusof. Jadi saya akan kongsikan beberapa ciri dan cara bagaimana mereka menyampaikan dakwah pada masyarakat. Yang pertama, apa yang saya lihat dari dua penceramah ini dalam menyampaikan dakwah, mereka ini banyak mempelbagaikan isi dalam menyampaikan dakwah. Kerana apa? Mereka ini memasukkan pelbagai isi yang penting dalam dakwah yang mereka sampaikan, supaya masyarakat akan lebih yakin dengan dakwah yang mereka sampaikan. Apa yang saya katakan, isi yang penting itu adalah mereka ini dalam menyampaikan dakwah, mereka tidak hanya bercakap tentang isi yang kosong, kerana dalam setiap isi mereka dalam menyampaikan dakwah, mereka ini banyak memberi hujah dan bukti daripada 3 perkara, iaitu daripada sumber Al-Quran, daripada hadis, daripada sunnah Rasulullah SAW itu sendiri. Jadi bila ada 3 perkara ni, masyarakat akan lebih yakin dan menarik dalam penyampaian dakwah mereka, terutama pada yang non-Muslim ataupun yang bukan Islam tapi masih meneroka Islam itu sendiri. Yang kedua pula adalah perkara yang sangat penting dalam kita menyampaikan dakwah, adalah riak muka dan intonasi suara. Yang pertama saya akan kongsi kepada anda dulu, iaitu riak muka. Maaf, saya hanya dapat kongsikan kepada anda tentang pendakwah S.A. Billah sahaja, kerana bagi pendakwah Syekh Hamzah Yusof hanyalah berlatar belakangkan suara dan tulisan saja. Jadi tak ada jadi masalah, kerana kita ada lagi seorang pendakwah iaitu S.A. Billah. Saya kongsikan cara penyampaian dakwah S.A. Billah ini adalah riak muka beliau adalah sangat bersahaja dan santai, kerana beliau menggunakan cara ini supaya masyarakat yang melihat dakwahnya tidak akan meletakkan nilai pada dakwah yang disampaikan, terutama sekali pada dirinya sendiri. Jadi dalam kita nak sampaikan dakwah, riak muka paling penting sekali, kerana apabila contohnya saya kata kita nak sampaikan dakwah tapi muka kita dalam keadaan yang sombong, yang garang, ada tak masyarakat yang nak dengar ataupun nak lihat kita punya dakwah? Mungkin banyak isi dalam dakwah kita, isi yang penting dan menarik, tapi jangan disebabkan riak muka yang tidak saya kata tidak senang untuk masyarakat. Dakwah kita tidak sampai. Itu yang perkara yang kita nak hindarlah. Jadi
gunakanlah riak muka yang bersahaja, yang lembut, yang dalam keadaan yang gembira, supaya dakwah kita itu sampai dan masyarakat tidak akan pernah jemu dalam melihat dakwah-dakwah yang kita sampaikan. Okay? Yang kedua, yang apa yang saya katakan, mereka ini menggunakan intonasi suara yang pertama adalah mendatar dan sedikit tinggi, dan maksudnya sedikit tinggi tu ada tekanan sikit dalam dalam mereka sampaikan dakwah. Okay, first saya akan katakan dulu apa intonasi suara yang mendatar adalah saya suka lihat dan dengar kedua pendakwah ini, mereka ini menggunakan 90% suara yang mendatar dan tak terlalu tegas ataupun kasar lah yang kita kata, supaya penyampaian dakwah mereka ini diterima oleh masyarakat. Okay, kerana dalam apabila kita menyampaikan dakwah, bukan hanya isi dan riak muka memainkan peranan, malah intonasi suara juga memainkan peranan yang penting dalam dakwah yang kita sampaikan. Sebab bukan semua masyarakat dapat menerima dakwah yang kasar dan dalam intonasi suara yang tinggi. Okay? Jadi mereka ini menggunakan teknik yang tepat dalam menyampaikan dakwah pada semua lapisan masyarakat. Jadi intonasi suara tu, intonasi yang dua pendakwah yang digunakan, mereka ini menggunakan intonasi yang tepat dalam semua lapisan masyarakat. Maksudnya yang sesuai untuk golongan muda, sesuai juga untuk golongan orang tua, macam tu. Okay, dan tadi saya juga ada katakan yang mereka ini menggunakan intonasi sedikit tinggi. Okay, bukan semua dalam mereka menyampaikan dakwah mereka menggunakan intonasi yang tinggi, tapi ada sedikit yang mereka gunakan dengan nada yang tinggi apabila mereka ini menekankan ayat-ayat dan perkara seperti hukum, perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka ini akan menggunakan intonasi yang agak sedikit lah deras, nada ataupun perkara yang ditekankan. Mereka akan supaya mereka menyeru masyarakat dan supaya masyarakat akan lebih peka dan sedar tentang penyampaian dakwah yang mereka sampaikan. Okay. Terakhir sekali adalah mereka ini dalam mereka menyampaikan dakwah itu sendiri, mereka tidak pernah menyebelahi mana-mana pihak dan menyalahkan mana-mana pihak. Itu perkara yang baik dalam menyampaikan dakwah. Okay, kerana dalam mereka berdakwah, mereka ini tak pernah menyebelahi mana-mana pihak, walaupun pihak itu benar dan salah. Jadi mereka ini dapat dijadikan contoh yang baik dalam kita menyampaikan dakwah. Kerana ada segelintir pendakwah yang banyak menyalahkan pihak-pihak yang tertentu dalam penyampaian dakwah itu sendiri. Jadi perkara ini yang kita elak supaya dakwah itu tidak dipandang serong oleh masyarakat. Kerana bukan semua masyarakat akan menerima apa yang kita katakan, kerana perkara itu akan mendatangkan salah sangka pada masyarakat. Jadi contohilah dua pendakwah ini dalam mereka menyampaikan dakwah, iaitu tidak menyebelahi mana-mana pihak, walaupun pihak yang sana salah dan sini betul, mereka tidak akan menyebelahi, kerana malah mereka
mengambil perkara-perkara yang baik saja dalam menyampaikan dakwah mereka. Okey. Jadi setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada antum semua, cara penyampaian dua pendakwah ini, dan jadikanlah nilai-nilai dan ciri-ciri ini ke dalam diri kita dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat setara nanti, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Izazi binti Jamaluddin. Nombor metrik di 173100094. Saya akan teruskan pembentangan, iaitu tentang isi kandungan penceramah dan hubung kait pelajaran yang kita pelajari. Video yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Hamzah Yusof, apa yang saya dapat adalah kita tidak boleh just seseorang tu ikut suka hati kita. Kita tak boleh nak tengok dia daripada segi luaran sahaja. Kita kena tengok keadaan sekeliling dia macam mana. Mungkin mereka dalam sejak kecil mereka dah hidup dalam keadaan Islam, tapi tidak mengamalkan Islam. Sebab kita sebagai pendakwah ni, kita kena kenal, kita kena mengenali golongan sasaran kita, iaitu mad'un kita dari pelbagai sudut, iaitu dari sudut bahasa, bangsa, keturunan, dari sudut latar belakang pendidikan, daripada sudut sosial dan sebagainya lah. Kadang-kadang mereka ni macam daripada kecil kan, mereka hidup dalam keadaan memang Islam, mereka hidup Islam, tapi tidak mengamalkan cara hidup Islam kan. Contohnya macam sebab mungkin kadang ibu bapa tak mengamalkan Islam tu dengan sebenarnya lah, macam cara solat, secara puasa, zakat dan banyak lagi kan. Mungkin mereka tak dapat Islam tu dengan cara yang mendalam, sebab ada contohnya macam orang asli kan. Orang asli mereka duduk dalam pendalaman, jadi mereka tak dapat Islam tu lah. Mereka tak dapat Islam. Memang kita cakap kalau kita nak sesuatu tu, kita kena berusaha untuk dapatkan sesuatu tu kan. Tapi kita sebagai pendakwah ni, kita kena bantulah mereka. Kita kena bantu mereka untuk lebih kenal Islam tu macam mana. Jadi dekat sini apa yang Hamzah Yusof ada mengatakan, menceritakan contoh kisah Nabi, iaitu tentang seorang ni membawa arak kepada Nabi, dan Nabi tak marah. Nabi tak marah, malah Nabi bercakap dengan cara yang lemah lembut kan. Dekat sini nak cakap, kita sebagai pendakwah, kita kena ada persiapan akhlak. Persiapan akhlak iaitu dari segi ikhlas. Kita kena ikhlas, sabar dan rahmah. Ikhlas dalam menyampaikan sesuatu perkara, sabar dalam melakukan dakwah lah. Mungkin dalam dakwah ni macam-macam cabaran yang kita tempuh kan. Bila kita bersabar, insya-Allah benda tu akan datang. Maksudnya penyelesaian tu akan datang. Contohnya macam Nabi sendiri pun tak marah orang yang bawa arak tu datang pada Nabi kan. Kita kenapa nak marah kan? Kita sebagai manusia kan, kita sebagai hamba kenalah ikut contoh teladan Nabi, Nabi yang Nabi lakukan lah. Kita kena cakap dengan cara yang baik, lemah lembut dengan orang tu. Kata arak ni tak boleh dalam Islam. Kita kena cakap dengan selembut-lembutnya. Sebabnya bila kita cakap, kita sebagai pendakwah, bila kita cakap dengan secara yang kasar, mungkin benda tu akan membabitkan ni lah, banyak membabitkan banyak orang kan. Maksudnya banyak orang yang macam cakap kita sebagai pendakwah, kenapa nak cakap kasar dengan orang bukan Islam macam tu lah. Contoh yang macam cakap dengan orang bukan Islam nak kasar-kasar, sedangkan kita sedang berdakwah kan. Kita kena jagalah semua benda tu. Kita bukan nak tunjukkan Islam tu sebenarnya kasar. Sebenarnya Islam tu sangat rahmah. Jadi bila kita ikhlas sampai ke sesuatu benda tu, insya-Allah perkara tu akan mudah sampai. Dan bila kita sabar, insya-Allah benda tu, dakwah kita akan berterusan, dan ramai yang akan meluk Islam kan. Dan rahmah. Kita kena
berlemah lembut dalam berdakwah kan. Jadi dekat sini nak kata kita tak boleh just seseorang tu ikut pada segi luaran sahaja. Kita kena ikut tengok latar belakang dia. Kita kena bantu golongan sasaran kita ni, mad'un kita ni dalam mengenali latar belakang dia. Bila kita kenal dia, kita akan mudahlah untuk kita memberi mudah untuk bantu mereka untuk mendalami ilmu Islam dengan lebih mendalam. Jadi dekat sini saya akan teruskan dengan video yang kedua, iaitu yang disampaikan oleh Sister Linda, iaitu tentang dugaan kita berdakwah ni sebenarnya kurang daripada berbandingkan dengan dugaan dakwah yang dilakukan oleh Nabi kan. Nabi macam-macam dugaan yang dia tempuhi kan. Macam-macam, kena caci maki, kena baling batu dan sebagainya. Sewaktu Nabi berduka cita pun, Nabi still masih lagi berdakwah walaupun dua orang meninggal, iaitu orang yang kesayangan Nabi, iaitu Siti Khadijah dengan Abu Talib kan. Tapi Nabi tetap berdakwah. Kalau kita macam tengah sedih, mungkin tunggu kejap berapa hari, tapi Nabi tak kan. Nabi masih lagi berdakwah walaupun waktu tu Nabi berdakwah di Taif kan. Walaupun Nabi berdakwah di Taif mendapat tentangan pada ramai orang, tapi tetap juga berdakwah kan. Iaitu Nabi ni sabar. Akhirnya ramai yang masuk Islam kan. Lepas tu dekat sini nak cakap dugaan kita ni macam kita melalui taman kan. Macam tak banyak sangat dugaan lah. Jadi kat sini Sister Linda pun ada mengatakan 50% Islam wanita yang ada di dunia. Jadi dekat sini kalau tak ada wanita Islam ni yang ada pelbagai kejaya, iaitu ada salah satunya daripada ada doktor, ada jurutera, bisnes dan macam-macam lagi lah. Kalau tak ada mereka ni, mungkin sesuatu perkara tu tak berjaya. Ataupun tak kata, bila contohlah macam nak kereta, kita perlukan nak sesebuah kereta tu, kita perlukan ada orang yang buat. Bila ada orang yang buat, benda tu akan berjaya lah kan. Akan jadilah kereta tu. Jadi kita ni sebenarnya umat Islam ni peranannya sangat penting. Bila kita ada, kita akan membantu dalam menjayakan lagi sesuatu perkara tu kan. Tapi sebenarnya orang ke Islam ni, orang kafir ni, macam dekat Amerika kan, mereka sendiri sebenarnya menafikan kita tak ada hak dalam sesuatu perkara. Sebenarnya kita ada hak sebab waktu Amerika dulu, waktu tu Sister Linda ni menyatakan nenek moyang dia terdahulu dah hidup waktu zaman tu. Kalau tak ada mereka, macam mana benda tu boleh jadi kan. Jadi kat sini kalau tak ada orang buat, macam mana boleh benda tu boleh jadi kan. Macam sedangkan kalau pokok, macam mana orang kata, kalau pokok tu tak goyang, macam mana, kalau tak ada angin, macam mana pokok tu boleh goyang. Macam tu lah kan perumpamaan dia. Jadi kat sini orang Islam ni dekat Amerika juga, Amerika Utara, ada dua orang wanita Islam yang dalam kabinet, iaitu seorang dari Somalia dan seorang lagi daripada Israel. Orang Islam pun sendiri ada dalam kabinet Amerika Utara pula tu kan. Jadi kat sini mereka ni macam menafikan Islam tu. Jadi kita ni sebagai orang Islam, kita kena tahan ke Islam tu. Walau apa-apa yang ditentang, macam-macam orang tentang Islam ni kan. Jadi kita kena pertahan ke Islam tu. Kita kena pertahankan, lindung Islam tu. Dan kita kena buktikan bahawa sebenarnya Islam tu yang membantu. Sebenarnya Islam tu yang membantu mereka untuk berjaya. Dekat situ kan. Jadi saya nak simpul dekat sini adalah tentang dua video ni, iaitu yang pertama adalah kita tak boleh nak just orang tu dengan ikut pada kita. Kita nampak orang ni macam ni tak contohnya orang tu tak pakai tudung, kita terus just ni tak pakai tudung, macam-macam lah nak duk cakap-cakap pasal dia kan.
kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena tahu macam mana. Mungkin mungkin dalam keluarga dia, mak ayah dia tak ajar cari Islam tu macam mana kan. Jadi tak boleh lah. Dan kita dalam berdakwah pun kita kena berdakwah dengan cara yang baik. Sebab bila kita berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, insya-Allah orang akan mudahkan. Macam contohnya macam pendakwah kita iaitu pendakwah kita iaitu Ibn Lim kan. Contohnya Ibn Lim. Ibn Lim pun berdakwah dengan cara yang lembut, cakap dengan sangat lembut kan. Dan disebabkan cara dia tu yang menarik orang untuk memeluk Islam kan. Bukan kita kata pendakwah yang keras tu sebabnya bila kita berdakwah dengan cara yang kasar ataupun keras, ia menunjukkan kepribadian orang Islam ni sebenarnya macam tu. Kita tak nak orang nampak orang Islam ni dari sudut yang macam tu. Kita kena ada persediaan akhlak kita. Kita kena inilah cara kita kena dakwah dengan cara yang baik. Bukannya dalam keadaan yang tak sabar. Lepas tu kita pun dalam berdakwah kita kena ikhlas. InsyaAllah bila kita ikhlas, bendanya akan memudahkan segalanya lah dengan hidayah Allah kan. Okey, lagi apa yang saya dapat seterusnya iaitu tentang dugaan kita. Kita memang macam bila kita berdakwah memang dugaan kita sangat banyak lah. Macam orang tak nak, orang tentang kita. Tapi kita kena tetap teruskan dakwah kita walaupun kadang-kadang itu sebabnya kita sebagai pendakwah kita kena ada ilmu pengetahuan. Bukan sahaja ilmu pengetahuan dari sudut agama, tapi malah dari sudut seperti kemanusiaan ataupun dari sudut sains. Jadi bila kita nak berdakwah dengan orang tu, orang akan seronok untuk dengar dakwah kita kan. Jadi dekat sini ilmu pengetahuan pun sangat penting untuk kita berdakwah. Jadi bila kita berdakwah bila kita berdakwah dengan cara yang ilmu pengetahuan yang kita yang tahu sangat banyak, orang akan macam mudah untuk macam tahu. Tapi bila orang macam orang balas hujah kita tu, kita tak tahu nak balas apa kan. Jadi tak boleh lah macam tu kan. Jadi dekat sini nak cakap dakwah tu sangat penting, dan peranan Islam tu lah yang memajukan sesuatu perkara yang secara tidak langsung yang orang yang bukan Islam tak nampak kan, yang menafikan. Jadi dekat sini kita kena ikhlas, sabar dan rahmah dalam berdakwah. Sebagai pendakwah kita kena ada semua benda tu. Jadi itu sahaja daripada saya. InsyaAllah itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.